Okey, nampak tak skrin saya ni? Nampak kan? Allah. Ha? Nampak tak skrin? Nampak. Nampak? Okey. Nampak kan? So tadi awak kata nak soalan nombor, kita mula 8E dululah ya, sebab dia agak panjang sikit lah. Okey, 8E. Soalan ni bila melibatkan eksponen dengan trigo. Ha? Okey. So soalan ni pun dia dah bagi tahu awak guna integration by part. Jadi kita kena pilih U dan juga DV lah. So apa U dia? So kita let dulu. U dia adalah EX. okey, sebab kita jumpa eksponen dulu kan baru trigo. So U awak adalah EX, DV awak adalah cos 3X dx Jangan lupa dx. Okey, so U kita differentiate. So kita dapat EX juga. So kita nak cari DU. So susun kita dapatkan EX dx lah. Okey, DV kita integrate dapat V, integrate cos kita akan dapat sin kan? Sin 3x. Differentiate 3x dapat Bahagi 3. 3. So bahagi dengan 3. Okey, so kita ada UV okey, so kita masukkan dalam formula lah. Kita darab UV du. Okey. So EX cos 3x dx. Okey, U dia adalah EX, V dia adalah 1/3 sin 3x. Tolak V 1/3 sin 3x. Du dia adalah EX dx. Okey, so bila dah plug in, make sure kan bila awak plug in dalam formula, make sure nilai yang awak masukkan tu betul lah. Baru dapat markah. Okey, kemudian kita susun balik EX sin 3x per dengan 3 tolak. Okay, ini adalah constant. So awak boleh keluarkan ataupun kita boleh keluarkan juga 1/3. Okay, EX sin 3x dx. Okay, biasanya kombinasi antara eksponen dengan trigo ni, dia punya part dekat sini dia tak akan habis. Ya, part dekat sini kalau awak ganti, dia still akan ada kombinasi eksponen dengan trigo. Dia still akan ada kombinasi tu. So macam mana kita nak hilangkan part tu nanti saya tunjuk. Okay. So ni kita salin balik. Okay, tapi part ni kalau awak nampak kita masih lagi ada kombinasi kita masih lagi ada kombinasi eksponen dengan trigo ni. So kita kena guna by part sekali lagi. Jadi kita pilih, kita ulang balik, U tadi adalah e power of x, dv adalah sin 3x dx. Okay, kita differentiate. Integrate, kita akan dapat negatif 1/3 cos 3x. Okay. So, yang ini okay, so part ni kita masukkan dalam balik dalam formula by part lah. So EX sin
Ini pada tolak, make sure letak bracket bila ada tolak ke tambah ke sebagai langkah Ingat. EX sin 3X bahagi 3 kan? mana? Yang tu. Yang Tu, kalau Yang bahagi X ke bahagi 3? bahagi 3. Yang kalau oren ni ke? Tak, yang hitam. Tak. Puan tu salah tulis tu. Kan? Sekali. Yang mana? X sin 3X bahagi X. X ke 3? 3. Saya tulis 3. Uh, Yang Tak ini ke? nombor sekali. Yang ni ke yang ini? yang warna hitam, Warna hitam ni. Ni 3. Yang mana? Yang ni ke? Asas, yang mula-mula. Yang yang mula-mula. Yang sama dengan nombor 4. 1, 2, 3, 4. Yang last sekali. Yang last sekali. Oh, okey. Yang 4 ni. Okey, saya nampak. Okay, this one Okay, saya nampak. Okay, thank you. This one 3. Betul-betul. Alright, okay. So yang ni, make sure tadi sini ada 3 So letak 3 dekat luar. Okay, kita masukkan balik semula sebab yang ni kita guna by part. Jadi kita masukkan dalam formula EX negatif 1/3 cos 3X tolak negatif 1/3 cos 3X EX dx. Okay. So awak tengok part ni dia masih lagi ada kombinasi kombinasi trigo dengan this one, trigo dengan eksponen so macam mana kita nak hilangkan dia? Okay, kita simplify dulu Yang ni saya nak simplify dulu. Okay, kita settlekan dulu yang mana negatif positif tu kita settlekan dulu. Kita expand dulu. So kita dapat apa? 1/9 positif negatif positif EX cos 3X. Okay, ni negatif positif negatif. Okay, negatif 1/9 kita keluarkan constant. So EX cos 3X dx. Okay. So macam saya kata tadi lah, part ni kan kalau awak buat by part banyak kali pun dia tetap ada dia punya kombinasi kombinasi eksponen dengan trigo tu. So macam mana kita nak hilangkan part ni? Okey, kalau perhatikan betul-betul kombinasi dia ni sama dengan soalan. Kan? Awak tengok kombinasi dia sama dengan soalan. Soalan awak adalah kombinasi eksponen dengan cos 3x. So part yang saya tanda ni pun sama. Kombinasi dia eksponen dengan cos 3x. Kan? Betul tak? So macam mana kita nak buat? Part ni kita tambah ke sebelah kiri. Awak tambah ke sebelah kiri sebab dia macam X tambah X lah. Dia komponen yang sama. So kalau awak bawa dia ke sebelah kiri, dia akan jadi apa? EX cos 3X dx tambah 1/9 integration EX cos 3X dx. So bila kita tambah dia ke sebelah kiri, so awak dah hilangkan kawasan yang kita perlu integrate tadi. Okay. So yang sebelah kanan ni awak salin balik. Okay. So nampak tak? Kalau awak dah tambah integration tu dia duduk sebelah kiri sahaja. Okay. Jadi kita tambahlah 1 tambah 1/9 jadi
10 per 9. Ini. 10 per 9 lah. 1 tambah 9 tambah 1, 10. So 10 per 9 EX cos 3X DX. Okey, macam ni. So tadi kita nak apa? Kita nak integrate ni kan? Jadi kita bawalah yang constant ni, kita darab ataupun bahagi ke sebelah kanan. Kita dapat apa? 9 per 10 kan? 9 per 10. Okey, macam ni. Soalan yang ada kombinasi eksponen dengan trigo, dia memang akan jadi macam ni. Ya, part yang kita nak hilangkan tu kita kena tambah ataupun tolak ke sebelah kiri. So sebelah kanan tu kita akan dapat part yang kita dah integrate sahaja. Ni cara dia lah. Okey. Mana yang tak faham tadi? Macam ni cara dia. Part yang ada bahagian integration ni, this one, part yang kita integrate, yang ada integration lagi di sini, kita tambahkan atau tolak ke sebelah kiri. Okey? Jadi dia memang kena bagi sama dengan cermin soalan tu. Oh, kita nak bagi. Betul. Tadi kan yang first level kita tak boleh nak tambah ataupun tolak ke kiri. Yang first level tadi kat sini kan. Ni. First level ni kita tak boleh nak tambah ataupun tolak ke sebelah kiri sebab kombinasi dia tak sama. Okay, yang ini kombinasi dia apa? Kombinasi dia eksponen dengan sin 3x. Tak sama kan? This one sin 3x. Part yang ni. Sin 3x, jadi kita tak boleh lah nak tambah dengan yang sebelah kiri. Kita kena nak, bila kita nak tambah tu, bila kita tengok part ni kombinasi dia sama dengan soalan. Bila sama dengan soalan, baru kita boleh tambah atau tolak. Okey, jelas Okey. Okey. Tadi siapa tanya F 5F tu sebenarnya dia bukan soalan by part. Dia tersilap kat situ tu. Sebenarnya soalan tu awak boleh selesaikan guna kaedah biasa sahaja. Ya? Cara dia nombor 5F kan. 5F integration 4 cos square 7x dx. Okay. So ini awak nampak dia ada kuasa 2. Kuasa 2. So untuk integrate kita kena reduce power dia. Ya, awak nak reduce power dia, awak kena tukar. Awak tengok dalam senarai formula, kalau cos square x sama dengan 1, tak salah saya lah, 1 tambah cos cos 2x tak salah saya, bahagi dengan 2. Betul tak? Kalau awak tengok dalam Betul. kalau awak tengok dalam senarai tu, kita tukar kepada bentuk ni. Bentuk ni, yang ni kita panggil reduce power lah. Reduce power, power asal 2 kita tukar kepada power 1. So yang ni kita gunakan untuk menukarkan kuasa dia 2 kepada 1. Jadi kita tukar dulu. Kita tukar dulu 4. Dia adalah cos square 7x. X dia adalah, sudut dia adalah 7x. Jadi 1 tambah cos 2 darab dengan 7x lah. Bahagi dengan 2. Macam tu. Okey, kita ikut pattern lah. Pattern yang ni. Okey, jadi kita simplify dulu. This one kita boleh cancel out kan. Okey, so kita ada 2 darab 1 tambah cos
14x dx. Okay. So kita expand. Kita dapat 2 tambah 2 cos 14x dx. And then kita integrate macam biasalah. So kita dapat 2x tambah 2 bahagi 14 kan. 2 bahagi 14 integrate cos awak dapat positive sign. Jangan lupa C. Oh tadi jangan lupa yang tadi ada C indefinite integral. Okay, this one kita boleh simplify lagi. Puan nak tanya. Ya. Yang 5 itu jawapan dia yang kan 93 dengan 9 tu kita tak boleh cancel ke? Yang simplify. Boleh. Potong But kat atas tu. kita tak boleh potong-potong macam ni jangan potong-potong macam tu. Awak kena keluarkan. Sebenarnya dalam bracket ni masih ada lagi common factor 1/3. Kalau awak nak simplify, kita boleh keluarkan 1/3 lagi. Jangan potong-potong dalam bracket. Keluarkan dulu common factor dia. Common factor dia adalah ada 1/3 lagi. Jadi kalau keluarkan 1/3, awak dapat EX sin 3X tambah 1/3 EX cos 3X tambah C lah. Dalam ni yang ni baru awak boleh cancel out dia. Dia akan jadi apa? 3/10. Macam tu boleh. Jangan cancel-cancel dalam bracket. Keluarkan dulu common factor yang ada. Itu ke awak tanya? Yang tu. Okay Jelas so nombor 5F ni macam ni lah. Simplify dapat 1/7 sin 14x tambah C. Puan. Ya. So yang ni kita tak perlu carilah U dia mana, DV dia mana kan? Soalan ni dia tersilap tempat ni. Dia tak sepatutnya duduk dekat 5 tu. 5 tu soalan integration by part By kan. part. Tu yang tak boleh buat Tak saya keliru. Saya kata saya. Okay. Tak apa. Right, kita tengok soalan nombor 6. Soalan ni dia trik sikit. Soalan ni sebenarnya dia dah bagi arahan awak. Dia kata menggunakan T sama dengan X square kan. Ada arahan dekat situ. Okay. Tapi dalam soalan awak tak jumpa X square. Awak ada X kuasa 3 kan. Okay, saya salin soalan dulu. X kuasa 3 E kuasa negatif X kuasa 2 dx. Okay, disuruh awak tukarkan kepada dan nilaikan kepada. Okay, jadi awak kena selesaikan dulu. Kita kena dapatkan dulu part ni. Part yang ni dulu. Maksudnya awak perlu tukarkan variable X kepada variable T. Okay, dia kata dia dah bagi arahan. T sama dengan X kuasa 2. Okay, jadi part soalan ni kita tukar bentuk dia sikit. Kita jadikan dia X kuasa 3 tu. Okay, kalau awak tengok X kuasa 3, kita tukarkan dia kepada X kuasa 1 darab X kuasa 2. Kita tukar dulu X darab X. Okay, macam ni. Okay, tukar dulu. And then kita susun juga X kuasa 2 E kuasa negatif X kuasa 2 X. X ni kita dekatkan dengan dx.
Macam tu. Nampak tak? Dia still X kuasa 3. Cuma kita pecahkan dia kepada X kuasa 1, X kuasa 2. Okay, baru kita buat substitution. Let T equal to X kuasa 2. So dt dx adalah 2x. Okay, so dt sama dengan x dx. 2 ni saya letak ke sebelah sini. Okay, saya nak dapatkan kombinasi x dx supaya dia sama dengan sini. X dx. Okay, so kita masukkan x square tadi adalah t negatif t, x square adalah t, x dx adalah dt per 2. Ni x dx adalah dt per 2. Dt per 2. Okey. Kemudian ada constant 1 per 2. Awak keluarkan 1 per 2. Te negatif t dt. Okey. Satu lagi, soalan ni adalah definite integral tau. Dia ada nilai. Awak nampak dia ada nilai dekat sini. Ni A dia adalah kosong, B dia adalah 1. Ini adalah nilai X tau. Bila awak tukar dia kepada variable T, kosong dengan 1 ni bukan nilai X. Dia adalah nilai T. Dia bukan nilai X. Jadi, kebetulan soalan ni nilai dia sama. So, awak jangan keliru, jangan ingat 01 tu adalah nilai X. Dia sebenarnya adalah nilai T. Ya? Jadi kita kena tukar tau. Ini adalah kaedah substitution. Jadi when X equal to 1, T is 1 square. So kita dapat 1 juga. When X equal to 0, T equal to 0 square equal to 0. Jadi 0. So 0, 1 yang pada part ni sebenarnya adalah nilai T. Dia bukan nilai X. Dia adalah nilai T. So kita letak, sebab tadi 0 adalah 0. So 0, 1 adalah 1. So 1 dekat sini. Okay. Awak jangan ingat itu adalah nilai X. Itu adalah nilai T. Ya, kita kena tukar. Okay. Jadi kita dah buktikan sama pada level yang pertama. Shown. Okey, yang inilah shown ya. Okey, kemudian kita perlu dapatkan ni pula. Second level show dia suruh awak evaluate nilai tersebut. Okey. Jadi T yang awak dapat ni awak tak perlu tukar dia kepada X ya. Yang ini kita kena integrate lah. Jadi part ni kalau awak tengok yang ini kita nak guna kaedah apa? Kita nak integrate ni guna kaedah apa? Kaedah apa? Integrate by part. By part. Yang lain? Substitute. Substitution. Amni betul dah tu, integration by part. Kena confident ini Amni. Kita kena guna integration by part sebab ada combination polynomial and exponent kan. So kita tulis by using integration by part. Okay, kita let let U is, which one U? U is
T. One U? T. Alright. dV is e power of negative Power of T negative T. dt ya. Okay. du dt bukan du dx sebab variable kita T. So 1. So du is dt. Integrate dv, we have v. Integrate e power of negative T. Dapat apa Amirul Aiman? Amirul Aiman ada tak? Masuk tak? Saya tak check. Masuk ke tak? Ada tadi kan? Ke Lena? Ke jalan-jalan? Ke makan? Jalan-jalan dia ronda. Ronda-ronda Amirul Yep. Aiman. Yep, Where are you fine. Amirul Aiman? Dia point apa? Integrate e power of negative T dapat apa? Negative E negative T. Alright. Nasib baik betul. Pandainya kawan saya. Pandai kan? Kalau Dan, salah ni, si nasib baik betul. Okay. So kita masukkanlah. Allah tak boleh tukar pula. Pen. Okay. Saya tak boleh nak tukar pen hitam. Okay, kita sambung yang ni. Kita sambung 1/2 jangan lupa. Okay, U kita darab. Contoh. Okay, T darab negative E negative T minus integration V du adalah dt. So 1/2 kita darab masuk 1/2 ada negatif sini, negatif TE negatif T tambah negatif positif, integrate exponent power of negatif T dapat balik negatif E negatif T 0, 1. Okey. So tadi yang ni sebenarnya adalah nilai T kan. Kita dah tukar tadi X kepada T. So bila kita ada nilai T ni, kita tak perlu tukar dah semula T kepada X. Sebab kita memang ada limit yang dalam nilai T. Jadi kita boleh terus ganti sahaja. Okey, sebelum tu kita simplify dulu. Kat sini ada 1/2, jangan lupa. Okey, saya simplify dulu Negatif TE negatif T/2 tolak E negatif T/2. Okey, so tak perlu ganti kepada X, boleh terus ganti nilai 1. Tolak. 0 tolak. Okay. So simplify. Simplify dapat apa ni? Negatif E negatif 1/2 tolak. Tambah 1/2. Okay, dapat tak? Okay. Awak simplify nanti awak akan dapat sama macam soalan. Try tengok sama tak? Awak akan dapat sama. Ke tak tahu nak simplify? Boleh kan? Boleh Okay. apa? Boleh. Alright. Tadi soalan apa lagi tadi awak tanya? Uh, 5D, 5F dah, 6 dah. Nombor 7 ada masalah tak? 7C boleh buat tak? 7B. 7 apa? 7B. B? 7B.
7B. Lupa cara. Lupa cara nak buat partial fraction. Lupa nak buat partial fraction. Nota kan ada, tak study ke? Dapat tapi saya dapat nilai A. Saya tak tahu cek nilai B dengan C. Oh ya ke? Okay. So 7B. Okay, soalan ni dalam bentuk fraction. Okay, nampak macam fraction dia tunggal, tapi sebenarnya ada common factor dekat situ. Kalau awak olah dia sebenarnya adalah X darab X square tambah 1 kan. Bila kita ada fraction, denominator dia dalam bentuk hasil darab. Okay, jadi kita kena guna partial fraction. Okay, kita consider 1 over X darab X kuasa 2 tambah 1. Okay. So yang ni dalam kategori apa? 1, 2, 3? Kategori apa ni? 3. Dia adalah kombinasi 1 dan 3 kan? Dia adalah kategori 1, yang ni adalah kategori 3. Jadi kita tukarkan dia lah kepada 1 over X plus, okay, yang kategori 3 ni adalah kuadratik. Jadi kuadratik atas dia mesti linear lah. This one is A, Bx plus C over X square plus 1. Kenapa awak kata dia kategori 3? Kenapa tak kategori 1? Sebab ada kuadratik. Kuadratik apa? Apa sifat kuadratik tu? Ada kuasa 2. Selain daripada tu, kuadratik apa yang baru kita boleh guna Bx plus C ni? Equation. Macam-macam lah awak. Kuadratik tak boleh faktor. Kuadratik cannot be factorized. Kalau contoh awak ada X square minus 1, kuadratik juga. Dia kuadratik juga, tapi kuadratik boleh faktor. Dia akan jadi X tolak 1, X tambah 1. Kalau boleh faktor, dia jadi kategori 1. Dia jadi kategori 1. Dia tak boleh guna untuk X square plus 1, untuk X square plus minus 1, awak tak boleh letak Bx plus C. Sebab dia boleh difaktorkan. So bila dia boleh faktorkan, dia jadi kategori 1. Okay. So untuk yang ni hanyalah kuadratik yang tidak boleh difaktorkan. Kena ingat balik. Kuadratik yang tidak boleh difaktorkan, contoh X square plus X plus 1, tak boleh faktor. Yang tak boleh faktor saja kita boleh guna Bx tambah C. Ingat lagi tak? Tak ingat pun. Tak ingat kita ulang kaji sekali lagi lah. Yang itu adalah untuk kuadratik tak boleh faktor. Okay. So, macam mana kita nak tahu dia boleh faktor ke tak boleh faktor? Tekan kalkulator. Kalau awak tekan kalkulator, awak try to factorize quadratic, and then kalau dalam kalkulator awak jumpa I ataupun dia tulis R macam ni, maksudnya ini adalah not real root
Not real root ni maksudnya dalam kategori cannot be factorized lah. Maksudnya kuadratik awak tu tidak menyentuh faksi X. Macam tu. Awak try tengok fakturkan X square plus 1. Let's say lah awak kata macam mana kita nak tahu dia boleh faktur ke tak boleh faktur. Awak try guna kalkulator. Saya tak bawa kalkulator pula. Awak try guna kalkulator faktur. Awak jumpa elemen ni dalam kalkulator awak. So dia adalah not real root. So not real root dia adalah cannot be factorized. Ya. Okey, nanti boleh cuba. Okey, so kita selesaikan dulu this one. Kita samakan denominator dia. A darab dengan X square plus 1. Tambah dengan X darab BX tambah C bahagi dengan X darab X square plus 1. Adalah ni. Okay, so this one. Okay, yang ni dah sama. Jadi kita ambil numerator sahaja. Okay, macam mana kita nak selesaikan? Awak boleh buat kaedah gantian lah. Awak let X equal to let's say 0. Nilai ni awak boleh pilih sendiri. Awak nak ganti 100 pun boleh. Awak nak ganti 1000 pun boleh. Apa-apa nilai yang awak suka lah. Tapi janganlah susah-susahkan diri. Ganti je lah nilai yang mudah-mudah. Okay, so ganti X equal to 0. So kita dapat A equal to 1. Okay, and then ada 3 nilai kan A, B, C. So kita buat 3 kali gantian lah. Okay, nilai yang kedua kita gantilah 1. 1 ni nilai yang mudah sikit. Okay, gantikan. So A adalah 1, so 1 darab 2. So B tambah C sama dengan B tambah C sama dengan apa ni? Negatif 1 Negatif 1. Okay, thank you. Okay, kita dapatkan satu lagi persamaan. Kita let X equal to negatif 1. Okay, masukkan nilai yang mudah-mudah je. Negatif B tambah C. Okay, A adalah 1. So 1 tambah 1. Tolak. Negatif B tambah C. Okay, simplify dapat apa ni? 2 negatif 1 dekat sini. Sorry 1. Sini 2. Tolak. Tambah B tolak C. So B tolak C sama dengan negatif 1. Betul? Okay. Betul. Okay. So antara 1 dan 2 ni awak simplify lah. Untuk simultaneous saya tak nak tunjuk. Okay, awak simultaneous 1 dan 2. Nanti awak akan dapat B sama dengan Kosong. B kosong ke C kosong?
Yang saya dapat B negatif 1, C 0. Betul ke? B kosong? C kot. C kosong, B negatif 1 kan? Okey. So nilai yang awak dapat ni, ABC ni masuk balik lah. Therefore, 1 over X times X square plus 1 equal to A is 1 over X plus negative 1 times X plus 0 over X square plus 1. Okay, simplify. Okay. Macam ni. Betul kan? Okay. So, kita nak integrate dia. Sekejap saya tambah slide sikit. Sekejap. So integrate 1 over x cube plus x dx equal to integration 1 over x dx minus integration x over x square plus 1 dx. Okay. So integrate 1 over x, kita ada ln x tambah. Okay, for this part, saya nak guna formula lah. Kita nak guna substitution. Sekejap saya nak tambah. For this part, saya nak guna formula f prime x over fx. This part. Okay, so apa yang saya buat? Okay. X square plus 1, kalau awak differentiate, awak akan dapat 2x kan? Okay, ni soalan dia. Saya letak 2, 1/2. Okay. Saya buat macam ni. Jadi, saya akan dapat ln x. Tolak. 1/2 ln x square plus 1. Okay, nampak yang atas ni awak tengok. Yang atas tu saya nak jadikan dia f prime. F prime dia adalah 2x. Tapi dia adalah x saja. So saya nak cancel out 2, saya letak 1/2 dekat depan. So 1/2 darab 2 sebenarnya adalah 1. Okey, jadi yang dalam integration ni, integral ni adalah menepati ciri f prime x over fx. So kalau kita integrate dia, kita akan dapat ln fx kan? Ln fx. So yang inilah jawapan dia. Okey, kita stop dulu dekat sini. Okey.
Okay, saya ambil attendance dulu. Tadi siapa share? Aklihi share dengan apa? Amirul Fahmi Ya, benar. Ambil Aiman. Okay, saya stop dulu sampai 7 apa tadi? 7C, 7B. 7B pun. 7C dengan ni kalau awak nak request apa video ke apa nanti awak request dalam Telegram, nanti saya cuba buat, saya akan upload lah. Okay, Baik, Puan. Okay. So kita dismiss. Boleh? Terima kasih Puan. Okay. Terima Terima kasih kasih, Puan. Semua. Alright. Terima kasih, Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih semua. Terima kasih Puan. Okay, sampai.